Okey. Okey, sebelum tu kita ambil kehadiran dulu. On kamera. Tengok wajah di pagi hari. Okey, on kamera. Tu dia Syahmi. Mana dia? Dok je. Jom lagi. Sama kita sejuk. Hmm. Sejuk gedi lah. Sejuk gedi. Kecil tau. No? Okey, ready. 1, 2, 3. Sekejap save dulu. Save. Save. Okey, so kita mula kelas. Okey, so share screen. Okey, nampak tak? Okey, hari ni saya cuba cover topik tangga dengan kebun sampah lah. Okey. Okey, yang ni dua benda yang last lah untuk lukisan butiran lah. Okey, lukisan butiran. So kita dah cover sebelum ni teori untuk lantai dan dinding. Okey, kita dah cover untuk bumbung. Okey, hari ni kita akan tengok tangga dan kebun sampah lah. So ada 4 butiran lah yang kamu akan lukis. Okey, so 4 jenis butiran yang kamu akan lukis. So kita tengok tangga pula. Sebab apa tangga? Sebab kita buat rumah 2 tingkat. Okey. Okey. So kita tengok tangga. Okey. Okey, so ni gambar apa? Tangga. Okey, ni gambar tangga apa ni? Ni tangga. Kalau tanya ni tangga apa? Kamu nak jawab apa? Tangga apa? Dia ada landing. Ya. Dah, ni soalan saya. Ni tangga apa? Ni tangga apa? So kamu nak jawab apa? Tangga apa? Kalau tangga sebut tangga apa? Bukan selari. Ha? Tak. Okey, dia macam ni. Bila orang tanya tangga apa, dia merujuk kepada bahan. Okey. Ni rujuk kepada bahan. So, kalau rujuk ada bahan, tangga apa ni? Tangga konkrit. Tangga konkrit. Okey. So, tu petua dia, petua apa? Petua istilah. Okey. Istilah kalau orang tanya ni tangga apa, so kamu sebut tangga yang melibatkan bahan lah. Okey. Tangga konkrit, tangga kayu, tangga besi. Faham tak? Okey. Okey, next. Okey, so ni gambar tangga lah. Okey, tak apa. Okey, first sebelum kita mula, saya nak tanya. Dekat tangga tu ada apa? Dia kena ada ciri apa? Kalau dinamakan tangga tu, dia kena ada apa? Jawab dalam ayat mudah. Ayat kampung tak apa. Kita sebut tangga tu. Kat tangga tu ada apa? Kena ada anak tangga. Ada anak tangga lagi. Dia kena ada tempat pegang tangan kita tu. Lagi. Dia kena ada landing kan? Landing. Ada? Dia kena ada landing di tengah-tengah anak tangga. Landing. Okey. So anak tangga tu ada apa? Yang sebut anak tangga tu kat mana anak tangga tu? Dia ada apa anak tangga? Apa benda dia kata anak tangga tu?
Ada jejak. Tangga tu ada jejak. Lagi? Jejak saja ke? Jejak yang Jejak tu yang mana? jejak tu setiap kita langkah hak naik tu. Jejak Ha. satu. Kita ada jejak kan? Okey, ada apa lagi anak tangga? Daripada jejak ada apa lagi? Jejak, Dia jejak tu ada tempat kita apa? Jejak tu. kita melangkah. Lepas tu, Ha, apa tu? apakah? Yang naik tu. Yang naik tu apa? Naik. Apakah? Apakah? Penaik. Okey. Okey, anak tangga ada jejak dan Penaik. penaik. Okey. Okey, apa jejak? Apa penaik? Jejak tu apa? Penaik tu apa? Kamu dah sebut dah tadi tu. Cuma saya nak check yang mana satu jejak, mana satu penaik. Kamu sebut dah dari dua-dua tu. Jejak tu yang kita bijak tu. Yang penaik Hmm. tu yang bagi anak tangga tu naik. Jejak tu ialah jejak tu tempat kita pijak lah. Okey. Anak tangga tu ada dua kan, satu jejak, satu penaik. Okey. Jejak tu ialah tempat kita pijak. Okey. Penaik pula tempat kita langkah. Okey. Kamu sebut tadi kan langkah. Okey. Cuma kamu sebut salah tempat lah. Yang dekat jejak kan kamu kata tempat langkah kan. Okey. Sebenarnya jejak tu tempat kita pijak, tapi penaik tu tempat kita langkah. Langkah mana? Langkah naik lah. Okey. Langkah naik kan, kita nak naik tu kita kena langkah kan. Okey. So langkah tu ada dua, satu nak naik, satu nak lompat kan, nak ke depan. Okey. Tu langkah. Okey. So anak tangga ada jejak dan ada penaik. Okey. So bila kita kat tangga tu ada apa? Benda-benda kamu sebut tadi tu lah. Okey. Ada anak tangga, ada landing, ada tempat pegang. Okey. So anak tangga tu pula ada dua pula, jejak dan penaik. Okey. Okey. So next kita tengok definisi tangga. Apa dia dikatakan definisi tangga? Okey. Okey, tangga ialah struktur pembinaan yang dirancang untuk menghubungi dua tingkat menegak. Okey. Dua tingkat menegak. So kena ada tangga lah. Okey. So dua tingkat menegak tu dia ada jarak lah. Okey. Dia ada jarak. Okey. So dia kalau dua tingkat saja kena ada tangga. Tak kira lah dia tingkat menegak ke, tingkat serong ke. Okey. Tapi bila kita nak gerak daripada satu tingkat ke tingkat yang lain, so kena ada tangga. Okey. Okey. So tingkat tu dia ada dua keadaan lah. Satu, tingkat tu secara menegak kan. Okey. Maknanya lantai atas tu betul-betul atas kepala kita kan. Lantai tingkat atas. Tu tingkat menegak. Ada juga tingkat secara silang. Okey. Contoh macam dekat parking kan, tempat parking. Okey. Parking tingkat satu dia belah sini. Tingkat dua dia langkah pergi belah sana pula. Okey. Tingkat tiga dia patah balik mai kat sini. Jadi dia zigzag, orang kata zigzag. Okey. Tingkat satu dan tingkat dua dia corner ke sana. Tingkat dua, tiga dia patah balik mai sini. Okey. Bila kamu tengok dia zigzag lah. Okey. Jadi setiap nak langkah pergi tingkat-tingkat tu kena ada tangga. Okey. Okey, next. Yang ni prinsip binaan tangga. Okey. So ni yang menjawab tadi ni. Kat tangga tu ada apa kan? Okey. So dekat tangga tu dia ada larian. Okey. Larian tu apa dia? Larian tu terdiri daripada anak-anak tangga lah. Okey. Daripada kamu pijak anak tangga pertama tu sampai ke atas kan. Okey. Jadi sepanjang laluan kamu lalu tangga tu namanya larian. Okey. Larian. Okey. Yang kedua, pelantar. Okey. Pelantar ni kamu sebut tadi apa dia? Pelantar tu. Yang landing. Pelantar tu ialah landing tu. No? Pelantar tu ialah landing.
Okey, tempat landing panggil. Landing ni maknanya tempat rehat kan. Okey, landing tu kawasan rehat, kawasan mendarat kan. Kita jalan mendarat sementara kat tempat tu. Lepas tu teruskan perjalanan. Tu pelantar. Okey, landing. Okey, kemudian kecurunan. Okey, so tangga dia kena ada kecurunan lah. Okey, kalau dia tak curun dia bukan tangga lah. Okey, dia mesti ada kecurunan. Okey, kemudian ruang kepala. Okey, ruang kepala. Laluan tangga kita tu kita kena ada cukup ruang untuk kita lalu lah. Okey, daripada bawah naik ke atas tu kan. Okey, so maknanya ruang kepala kita tu kena cukup lah. Maknanya lantai tingkat atas tu jangan menghalang laluan tangga kita lah. Okey, ada setengah binaan yang silap. Kamu naik tangga tu kepala bertuh dengan beam atas kan. Ada setengah kawasan tu, ada setengah orang, kalau orang yang rendah-rendah ni tak apalah. Okey, kalau orang tinggi ni, orang yang tinggi macam saya ni dekat dengan 180 cm ni, ada tempat-tempat yang dia buat laluan tangga tu, beam atas tu dekat dengan kepala kita kan. So dia rendah. Okey, dia bahaya. Okey, so bila buat tangga ni kena pastikan ruang kepala ni mencukupi lah. Okey, ruang kepala ni maknanya tinggi lantai atas tu dengan laluan tangga tu cukuplah ketinggian dia, jangan rendah. Okey, jangan rendah sampai orang boleh terhentuk kepala kan. Okey. Kemudian next susur tangan. Okey, so dia kena ada susur tangan lah. Okey. Okey, yang tu antara binaan tangga, prinsip binaan tangga. Okey. Okey, so kita tengok satu persatu apa yang dikatakan benda-benda yang kita sebut tadi ni. Okey, so kita tengok larian. Okey, larian. So larian tu yang saya kata tadi dia terdiri daripada anak-anak tangga noh. Okey. So kita tengok larian ni ialah daripada anak-anak tangga yang berturutan dari bawah ke atas lah. Okey, so setiap anak tangga kita pijak tu, so larian lah benda tu. Okey. Setiap larian tidak boleh melebihi 16 anak tangga. Okey. Setiap larian tidak boleh melebihi 16 anak tangga. Sekiranya lebih, maka sebuah pelantar akan dibina. Faham tak? Okey. Tangga ni, okey, tengok gambar tangga ni tadi. Okey. Tangga ni, anak tangga ni, kalau kamu buat maksimum dia jumlah dia 16 saja. 16 tangga kamu pijak ni 1 2 3 4 5 6 ni semua ni. Okey, kalau nak tangga ni kurang daripada 16, okey, maknanya 16 atau kurang lah. Okey, so tak perlu landing. Okey, tak perlu landing. Terus langkah naik saja. Okey, daripada bawah sampai atas. Okey, kalau nak tangga ni kurang daripada 16. Okey, kurang atau sama dengan 16 lah maksudnya. Okey, so dia tak perlu landing, maknanya terus langkah saja. Okey, tapi kalau lebih pada 16, maksudnya 17 contoh. Okey, 17 dan ke atas kan. Okey, jadi kamu kena buat landing lah. Okey, kena buat landing. Okey, tapi landing tu kamu buat kena sama tengah lah. Okey, kena sama tengah. Bukanlah kata lepas nak tangga 16 tu buat landing, lepas tu naik tangga 17 terus sampai atas. Bukanlah. Okey, faham tak? Okey, so maksud saya landing tu bila nak tangga lebih pada 16. Okey. So lebih pada 16 nak tangga, so kamu kena buat landing. Tapi bila nak buat landing tu kena bagi sama tengah lah. Okey, kalau 17 nak tangga tu bagilah. Okey, bagilah. Maknanya lepas 8 nak tangga, lepas nak tangga ke 8 tu buatlah landing. Okey. Lepas tu yang balance tu 9 nak tangga lah. Okey. Macam tu. 8 nak tangga, landing, lepas tu langkah lagi 9 nak tangga. Sampai ke atas. Okey, so 8 campur dengan 9 tu 17 lah. Okey. Tapi kalau nak tangga tu 16 saja, so tak payah landing. Okey. Tu maksud dia. Okey, tu maksud dia. Sekiranya nak tangga lebih pada 16, maka sebuah pelantar akan dibina. Okey, so bila bina pelantar tu kena bagi dua lah. Okey, bagi dua. Okey. Okey, yang ni kamu kena ingat.
terdiri daripada jejak dan naik. Okey, jejak dan naik. Penaik lah. Okey. Okey, so yang ni kamu kena ingat lah ni. Tinggi jejak, jarak jejak dengan tinggi naik ni, penaik. Okey. So yang ni sila ingat lah. Okey. Sila tulis dan sila ingat. Okey. Jejak ni jarak dia kira minima lah, paling kurang. Okey, jejak ni paling kurang 255 mm. Okey. 255 mm jejak tu. Okey. Kalau kat gambar tu, ni jejak ni. Jejak ni paling kurang 255. Lebih tak apa. Okey. Lebih tak apa, tapi paling kurang 255. Okey. Okey, dan penaik pula maksima 180. Okey, penaik pula dia maksima. Okey, 180. Tu maknanya kalau kat gambar penaik ni, okey, penaik ni 180 paling tinggi. Okey, paling tinggi 180. Maknanya rendah tak apa. Okey. Kurang dari 180 tak apa, lebih tak boleh. Okey. Kalau ukuran betul dia 175, okey, tapi kita kira genap lah 180. Okey. Macam tu. Okey, so jejak ni kira paling kurang lah. Okey, jejak ni paling kurang 255. Okey. Penaik ni paling tinggi 180. Okey, 180. So maknanya jejak ni minima, okey. Penaik ni maksima. Okey. Jejak ni jarak minima, penaik ni jarak maksima. So yang ni paling kurang, yang penaik paling tinggi. No? Faham tak? Cik. Faham? Okey, so jejak 255 minima lah. Okey, penaik 180 maksima. Okey. Okey, yang tu larian lah. Yang tu contoh larian. Ni contoh pasal syarat anak tangga saja. Okey. So syarat anak tangga ada 2 syarat lah. Okey, satu dia mesti tidak lebih pada 16 anak tangga. Kalau lebih kena buat lantak. Okey. Okey, yang kedua ialah jarak jejak dan penaik lah. Okey, so jarak jejak 255 paling kurang. Jarak penaik 180 paling tinggi. Okey. Okey, next pelantar. Okey. Okey, pelantar. Pelantar dibina antara 2 aras lantai. No, pelantar dibina di antara 2 aras lantai lah, dan jadi pemisah antara 2 larian anak tangga. Okey, so macam saya kata tadi lah. Okey, so kalau anak tangga lebih pada 16, maknanya contoh 17, so bahagi 2 lah. So bahagi 2, tengah-tengah tu buat lantar lah. Okey, so dia pemisah antara 2 larian anak tangga lah. Okey, so berfungsi sebagai ruang rehat sementara. Okey. Okey, ruang rehat sementara. Kita berhenti sebentar. Okey, so baru sambung manjat tangga lah. Okey. Next. Okey, kecerunan. Okey, kecerunan. Okay, kecerunan ni merupakan sudut yang dibuat oleh satu larian tangga. Okey, satu larian tangga. Maknanya kecerunan yang dimasukkan ialah yang ni. Okey, yang ni kecerunan. Okey. Okey, dia terdiri kecerunan tangga ni untuk rumah kediaman biasanya tidak melebihi 42 darjah. Condong, dia punya condong tu, dia paling condong ialah 42 darjah saja. Dia tak boleh lebih. Okey, untuk rumah. Okey, kalau untuk bangunan awam, okey, untuk bangunan dia tak lebih pada 38 darjah. Okey, maknanya dia lebih landai sikitlah untuk bangunan awam. Okey, dia tak lebih pada 38 darjah. Okey. Okey, tangga yang curam sukar dilalui, manakala yang terlalu landai memerlukan banyak alat tangga. Okey, maknanya kalau dia curam sangat, nak manjat pula kan, dia payah sikit sebab dia tinggi. Okey, penaik tu tinggi. Tapi kalau terlalu landai, dia letih juga pasal anak tangga tu banyak, kita nak pijak kan. Okey. Anak tangga yang banyak memerlukan ruang dan meletihkan pengguna. Okey, so kalau anak tangga banyak sangat meletihkan juga. Okey, sebab banyak sangat nak pijak kan. Okey. Kalau curam,
dia tinggi pula. Dia punya penait tu kan, kamu nak pijak tu tinggi. Jadi letih juga dua-dua. So kena cukup-cukup. Okay. Tapi kecerunan ni bukan satu benda yang penting lah dalam tangga sebenarnya. Okay. Kecerunan ni sudut ni kan 40 darjah, 38 darjah ni bukan satu benda penting pun masa kamu buat tangga. Okay. Yang paling penting kamu nak jaga ialah yang ni tinggi jejak dan penait ni. Kamu jaga yang ni betul-betul. Okay. Sudut tu dia ikut lah berapa dia nak jadi. Okay. Yang penting kamu jaga benda ni, dua benda ni. Jejak dan penait. Kamu maintain yang ni, tangga tu dia condong berapa pun tak apa. Okay. Yang penting kamu jaga yang ni. Okay. Asalkan tinggi jarak jejak tu paling kurang 255. Okay. Dan jarak penait tu paling tinggi 180. Jaga dua ni saja. Okay. Jaga dua ni. Yang kecerunan tu dia ikut berapa dia jadi pun. Okay. Selalu kita buat tangga, kita jaga hak ni saja. Kita tak ijaz pun cerun tu. Okay. Kita jaga yang ni saja. Okay. Okay. So maknanya contoh lah. Penait kamu nak kira berapa jejak, berapa penait ni maknanya. Okay. Kalau nak tangga ni, tengok gambar. Okay. Macam mana nak kira jejak, macam mana nak kira penait. Okay. Maknanya daripada lantai bawah ke lantai atas. Contoh ada 3 meter kan. 3 meter. Okay. Lantai bawah ke lantai tingkat 1, 3 meter. Maknanya milimeter dia 3000 milimeter kan. Okay. So 3000 kamu bagilah dengan tinggi jejak tadi ni 180 kan. Okey, 3000 bagi 180. So dapatlah berapa jumlah penait. Okey, dapat berapa jumlah penait. Okey. Okey, jadi formula dia penait dengan jejak ni ialah jumlah penait ni dia lebih okey, dia kurang satu daripada jumlah jejak. Macam tu. Okey, formula dia. Okey, so bila orang nak buat tangga, dia kira dulu tinggi ni, dia kira dulu jumlah penait. Okey, bila kita buat tangga, kita akan kira dulu jumlah penait ni berapa. Okey, so maknanya cara dia tinggi lantai, tinggi lantai bahagi dengan tinggi satu penait berapa. Okey, so maknanya 3000 bahagi dengan 180 ni lah. So kita dapatlah jumlah penait ni ada berapa. Okey. So daripada jumlah penait ni kita tambah 1. Okey, jumlah penait ni kita tambah 1. Kita akan dapat jumlah jejak. Okey. Sorry, tambah 1 pula. Kurang 1. Dengan pening. Okey. Jumlah 1. Tadi orang pening lah. 2. Okey, sorry. Jumlah penait ni lebih 1 daripada jumlah jejak. Okey, jumlah penait lebih 1 daripada jumlah jejak. Okey, LK2 kamu belajar ni kot benda ni. Saya ulang balik lah. Okey, jumlah penait ni dia lebih 1 daripada jumlah jejak. Okey, so tadi kamu dapat jumlah penait yang tadi ni. Okey, so katakan jumlah penait ni kamu ada 14 penait. Okey, 14 penait. So jumlah jejak ialah 13 lah. Okey, jumlah jejak ialah 13 lah. Susul lah jejak ada 13. Penait 14, jejak 13. So sampai tingkat atas lah. Okey. Macam tu cara kira tangga lah. So patutnya LK2 tu kamu dah belajar lah. Okey. Yang kali ni kita butiran saja. Kita buat butiran. Kita zoomnya kawasan anak tangga ni untuk buat butiran. Okey. Tapi macam tu lah formula dia. Okay, so nak kira anak tangga ni mudah je, dia tak susah pun. Dia bahagi tinggi keseluruhan, bahagi dengan tinggi satu penait. Okay, dapat jumlah penait. Okay, dapat jumlah penait, tolak 1, baru dapat jumlah jejak. Macam tu lah. Okay, so tadi kecerunan lah. Okay, kecerunan. Okay, so kecerunan macam saya kata tadi, dia tak berapa penting lah. Yang penting kamu jaga jejak dan penait. Okey. So next, ruang kepala. Okey, ruang kepala. Okey, ruang kepala ni macam saya beritahu ialah
Dia merupakan ketinggian pugak, ketinggian pugak atau jarak serenjang diukur dari garisan unjur ke sebarang halangan atas kepala. Okey. Contohnya lantai tingkat atas atau beam. Okey. Halangan atas kepala ni contohnya ialah lantai tingkat atas atau beam lantai atas lah. Okey. Bila kamu lalu naik tangga tu, okey. So ada binaan atas tu, atas tangga tu maknanya dia kena lebih lah tinggi dia tu, kena lebih. Okey. So maknanya ukuran dia ialah ukuran minimum ialah 2 meter. Okey, so beam atas laluan tangga tu dia mesti lebih daripada 2 meter. Okey, lebih daripada 2 meter. Kalau kurang dia akan ganggu lah. Okey, dia akan ganggu kepada orang yang tinggi. Okey, orang yang tinggi, orang rendah tak apa. Okey, orang yang tinggi dia cukup masalah lah nak lalu naik tangga tu kan. Kena jaga kepala lah kata, takut terantuk. Okey, so ukuran tinggi minimum ruang tu mesti 2 meter lah, bebas daripada sebarang binaan atas kepala. Okey. Okey, tujuan dia untuk memberi ruang yang mencukupi bagi pergerakan pengguna. Okey, dan pergerakan perabot besar seperti almari dan sebagainya lah. Okey, so sebab tangga tu bukan saja kita lalu untuk naik turun saja, tapi kadang kita pindah perabot. Kan, kita pindah perabot lalu ikut tangga. Okey. Ni untuk rumah kan, kalau rumah flat ke apa, naik lift lah kan, kalau ada lift. Kalau tak ada, naik tangga jugalah 5 tingkat pun. Okey. Okey, kemudian kita ada susur tangan. Susur tangan. Okey, dekat tangga kita ada susur tangan. Okey, apa syarat nak pasang susur tangan ni? Syaratnya ialah dia mesti ketinggian tangga melebihi 600 mm. Okey, tinggi tangga tu lebih daripada 600 mm. Okey, ataupun 60 cm. Okey, atau 3 anak tangga. Okey. Syarat dia nak ada susur tangan ni. Okey, maknanya syarat dia kena lebih daripada 3 anak tangga. Ada tak anak tangga kurang daripada 3? Ada saja kan, cuma kita tak panggil tangga lah kan. Okey. Kita tak ada istilah untuk tu. Okey. So ada anak tangga. Okey, contoh gambar ni. Kalau setakat ada 2 naik 1, 2 lantai lah. Okey, tak payahlah tak payah susur tangan. Okey, kalau lebih pada 3, contoh kamu langkah 4 tangga kan, lantai bawah ni naik 1, 2, 3, 4. Lepas tu jumpa lantai atas pula kan. So kalau 4 kena ada susur tangan lah. Okey, kalau 3 tak payah lagi. Okey, kalau 3 tangga dan ke bawah, tak payah ada lagi. Okey, bila naik 4 tangga saja, ada susur tangan lah. Okey. Tapi kalau tangga yang ni, anak tangga sampai ada berbelah-belah anak tangga, so wajib ada lah. Okey. Wajib ada susur tangan. Okey. Walaupun tepi tangga ni ada dinding. Okey. Walaupun tepi tangga ni ada dinding. Ada tangga kan yang ada dinding. Macam ni tangga ni dia tengah-tengah kan. Tak ada dinding kiri kanan kan. So wajib ada susur tangan lah. Okey. Tapi tangga yang tepi dinding kan. Tangga tepi dinding. Tu pun wajib ada susur tangan. Okey. Susur tangan tu dia pasang di dinding lah. Okey. Dia pasang di dinding. Okey. Maknanya lebih daripada 3 tangga, so kena bubuh susur tangan. Okey. Sebab apa? Sebab untuk membantu orang pegang, terutama sekali orang-orang yang tidak berkemampuan kan, warga tua, okey, orang yang OKU. Okey. Dia kena ada susur tangan. Okey. So syarat dia mesti lebih daripada 6 mm atau 3 anak tangga. Okey. Maksud kalau ada 4 tangga kena bubuh. Okey. So dia bina biasanya daripada kayu atau logam lah. Okey. Susur tangan tu dia 2 bahan tu lah. Kalau tak kayu, besi. Okey. Tak ada lah susur tangan buat pada konkrit. Okey. Tapi kalau rumah-rumah dulu, ada lah kan rumah lama, rumah Hindustan. Tengok contoh Hindustan ada. Kan susur tangan buat pada konkrit. Tapi lah ni tak ada dah. Dia bukan bahan yang popular. Okay, so dia 2 kayu atau logam sebab dia senang. Kita skru saja. Okay, kita skru saja. Okay. Okay, so ketinggian susur tangga ialah tidak kurang daripada 825 mm sehingga tidak lebih 500 mm diukur dari unjur jejak tangga. Okay, so tinggi daripada jejak tangga ni 825 hingga 900. Okay, so dekat gambar. Okay. Tinggi dia daripada jejak ni lah. Naik atas.
Susu tangan tu. Okey, daripada jejak ni naik atas. So antara 825 ke 900 mm. Okey, tinggi dia. So sama lah. Setiap ni ikut cerun ni lah. So tinggi daripada jejak ke susu tangan tu 825 ke 900. So dia condong ikut condong tangga. Okey. Okey, so tinggal jarak dah daripada jejak tangga lah, tinggi jejak. Okey. Okey, so tangga dia ada jenis lah. Okey, kita tengok jenis-jenis tangga lah. Okey. So dia ada jenis lah. Okey. So jenis ni dia apa membezakan dia? So membezakan dia ialah arah larian tu. Arah larian. Kita naik tu dia arah macam mana? Okey. So ada 4. Okey, tangga larian lurus, suku pusingan, separuh pusingan, tangga geometri. Okey. Okey. Tangga larian lurus. Apa dia yang dikatakan tangga larian lurus? Apa dia agak-agak? Kalau larian lurus ni macam mana? Kat kulit hitam tu. Eh? Macam kat kulit hitam tu. Kat kulit kita tepat sekali. Larian lurus. Dia naik terus je. Tak ada belok-belok dah. Terus saja. No belok-belok. Okey. Dia naik lurus je. Terus je. Okey, sampai atas. Walaupun dia ada landing kan. Tengah kan. Ada landing tengah kita. Kulit. Ada dah. Saya ingat ada. Dia ada. Okey. Okey. Walaupun dia ada landing. Tapi dia naik halau tu sama kan. Daripada bawah. Tepi sampai tengah landing tu. Lepas tu terus naik ke atas kan. Okey. Lurus saja. Okey. Yang kedua, suku pusingan. Apa dia suku pusingan? Apa dia? Agak-agak suku pusingan tu apa dia? Saya panggil dia bentuk L. Bukan kamu panggil. Memang semua orang panggil macam tu. Dia panggil, memang istilah dia macam tu. L-shape dia panggil. L-shape staircase. Orang putih kata. Okay. L-shape staircase. Tangga suku pusingan. Okay. Tangga bentuk L kan. Okay. Tangga bentuk L. Okay. Istilah Melayu ni tangga suku pusingan. Tapi kalau bahasa Inggeris, memang istilah macam tu. L-shape staircase. Okay. Tangga L. Okay. L-shape staircase. Okay. Dia bentuk L. Naik sampai dinding. Lepas tu belok 90 darjah lah. Okay. Belok 90 darjah. Belok kiri atau belok kanan lah. Tengoklah nak naik halau pergi mana kan. Okay. Yang tu. Apa tangga L kamu kira? Tangga L. So, tangga suku pusingan lah. Okay. Okay. Tangga separuh pusingan. Apa dia? Tangga sekolah. Tangga sekolah. Tangga sekolah separuh pusingan. Okay. So kalau orang bahasa Inggeris dia panggil U. U-shape staircase. Okay. Tangga bentuk U lah. U. Okay. Dia naik separuh. Lepas tu dia patah balik naik atas. Kan. Okay. Dia zigzag kan. Kalau tengok pada tepi. Dia zigzag lah kan. Zigzag. Okay. Dia tangga separuh pusingan. Okay. Sebab apa kat sekolah dia buat tangga macam ni? Awak tak buat L ataupun larian lurus. Pasal apa kat sekolah dia buat macam ni? Separuh pusingan. Agak-agak lah logik dia kat mana? Pasal apa? Sebab bangunan sekolah tinggi lah. Ada banyak tingkat lah. Banyak tingkat lah. Betul lah. Betul ya. Banyak tingkat. Okay. Okay. Bila banyak tingkat. Okay. Bila banyak tingkat. Dan juga kita perlu jimatkan ruang. Okay. Ya. Okay. Bila banyak tingkat dan kita perlu jimatkan ruang. Okay. Maka separuh pusingan digunakan. Okay. Sebab apa separuh pusingan ni dia menjimatkan ruang. No? Kalau larian lurus dengan suku pusingan ni dia makan ruang lah. Okay. Dia makan ruang. Okay. Dia makan ruang. Okay. Tapi kalau rumah kedai dia memang buat larian lurus. Tapi ada juga yang separuh pusingan. Ikut keadaan design lah. Nak design macam mana kan. Okay. Ada juga larian lurus. Ada juga separuh pusingan. Dia tengok keadaan design lah. Okay. Tapi yang paling praktikal untuk bangunan yang lebih daripada 2 tingkat,
Okey, dia buat separuh pusingan. Sebab apa? Sebab jimatkan ruang lah. Dia ruang kecil je untuk separuh pusingan ni. Okey. Macam rumah flat kan. Rumah flat pun sama. Okey, separuh pusingan kan. Okey. Dan tangga-tangga kalau dekat shopping mall pun sama kan. Shopping mall pun sama. Tangga apa? Fire staircase kan. Tangga untuk apa? Larian keselamatan kan. Okey, tangga kecemasan. Okey, dia buat separuh pusingan lah. Okey, dia jimatkan ruang. Okey, next tangga geometri. Apa dia tangga geometri? Agak-agak. Tangga bulat. Tangga geometri ialah tangga bulat. Noh. Orang putih panggil spiral. Spiral staircase, noh. Spiral bulat-bulat kan. Naik tu. Okey, macam dia jual kentang potong spiral tu kan. Gulung-gulung tu. Tangga geometri dia panggil. Okey. Tengok orang panggil tangga gulung. Pernah tak tangga gulung? Okey. Nak sebut spiral orang putih ingat kan. Tangga gulung. Kan. Tangga geometri macam orang sains ingat kan. Tangga spiral macam orang putih kan. Sebut orang Melayu tangga gulung apa tangga pusing kan. Okey, tangga pusing. Okey, tangga bulat tu. Tangga ni memang paling jimat ruang lah sebenarnya. Okey, dalam semua jenis tangga ni, tangga geometri paling jimat ruang. Okey, yang spiral naik tu kan, spiral naik tu paling jimat ruang tapi tidak praktikal. Okey, tidak praktikal. Terutama sekali untuk tangga kecemasan. No. Tangga Cik. kecemasan jangan duk buatlah bentuk macam ni. Okey, tangga kecemasan dia tak sesuai buat bentuk geometri tangga bulat ni. Okey. Sebab dia menyukarkan pergerakan sebenarnya. Okey, tangga geometri ni kalau kamu naik tangga bulat biasa naik tak tangga ni? Biasa naik. Bisa. Okey. Ada yang guna tangga ni untuk bangunan rumah kedai kat belakang kan. Okey. Tapi dia tidak praktikal lah. Okey. Dia memang kamu naik ni nak langkah sambil naik sambil dia pusing kan. Okey. Kamu nak kena jaga, kamu punya pijak tu nak jaga kan. Okey. Selalunya kamu akan rapat sebelah luar lah. Okey, kamu tak rapatlah ke tengah kan sebab makin tengah dia punya jejak dia makin sempit kan. Okey. Tu biasanya kamu ambil bahagian pusingan belah luar lah. Situ jejak yang paling luas pun. Okey. Tapi dia memang menjimatkan ruang lah. Okey. Dia bentuk dia bulat saja. Okey. Dia jimatkan ruang. Okey. Tapi dia termasuk bentuk tangga lah. Okey. Bentuk tangga lah. Okey. So ada 4 dah lah. Okey. Larian lurus. Okey. Orang putih kata straight flight dia panggil. Straight flight. Okey. Straight flight. Okey. Terbang lurus. Straight flight tu. Okey. Larian lurus. Yang kedua, suku pusingan ataupun L shape. Okey. Bentuk L. Yang tiga, separuh pusingan ataupun U shape lah. Bentuk U. Okey. Dan juga tangga geometri ataupun orang putih kata spiral staircase. Spiral bulat. Okey. Ada juga tangga melengkung kan. Melengkung tu termasuk geometri lah melengkung tu. Okey, kalau tengok cerita Hindustan tu dia melengkung nah. Before dia suka tengok Hindustan dia tahu. Okey, dia melengkung kan. Okey, rumah besar tu. Okey, tangga ni orang lama dia suka, orang Hindustan dia suka. Okey. Okey, so kita tengok butiran tangga. Okey. Okey, so bila kamu tengok ni, apa yang kamu faham gambar ni? Apa yang kamu faham? Kalau tengok gambar ni. Tangga ni dia buat dari IBS. Pasang siap dengan Okay, tangga yang dia buat sendiri. Okey. So beza dua benda ni adalah cara binaan lah. Okey. Cara binaan. Okey. Yang ni dia panggil perikas. Okey. Perikas buat dulu di kilang. Okey. Perikas ni buat dulu di kilang, mai pasang saja. Okey. Buat dulu di kilang. Lepas tu kita buat mai dekat rumah, pasang saja. Okey. Perikas ni perikas. Yang maknanya buat dulu kan. Kita buat dulu di kilang. Okey, mai pasang. Yang kedua dia panggil kas in situ.
Okey, cast in situ. Buat di situ. Cast in situ. Okey, buat di situ. Maknanya di sini kita buat. Okey, buat dia punya acuan dia, tak bentuk dia tu. Okey, tuang konkrit kan. Okey, tuang konkrit. Okey, tu ada 2 kaedah pembinaan lah. Okey, so buat di kilang dulu mai pasang. Yang kedua kita buat terus di tapak projek. Okey. So tengok keadaan lah. Okey, nak macam mana, yang mana nak buat di kilang, yang mana nak buat siap-siap di tapak. Okey. Tapi kebanyakan rumah-rumah kita ni kita buat di tapak lah. Okey, buat di tapak siap-siap. Okey. Okey, so yang ni butiran tangga yang kamu akan lukis lah. Okey. Butiran tangga yang kamu akan lukis. Ni contoh keratan lah. Okey. So tangga yang kamu akan buat, butiran tangga nanti, yang ni dia ada plan dan keratan lah. Okey. So maknanya dekat drawing kamu nanti, kamu ambil plan, kamu zoom dekat plan dan kamu zoom dekat keratan. Okey, saya buka contoh drawing. Buka toket tu. Okey, butiran tangga dia ada plan dan keratan lah. Kalau lantai dan dinding, keratan saja. Okey. Keratan dan dinding ada keratan saja. Okey. Kalau butiran bumbung pun buat keratan saja. Okey, lantai dan dinding keratan, butiran bumbung keratan, butiran tangga ada plan dan keratan lah. Okey. Sebab apa dia kena ada plan, saya tunjuk. Nanti contoh drawing saya akan bagilah kamu lukis balik ikut contoh drawing lah. Okey, okey, contoh tangga. Okey, so tangga dekat di butiran kamu kena buat 2 lah. Satu plan. Okey, satu dia punya keratan lah. Okey. Okey, so sebab apa kena plan? Sebab kamu nak tunjuk dia punya arah larian. Okey, sebab apa kena tunjuk kat plan? Sebab arah larian. Okey. So plan kita tunjuk dua plan lah, sebab 2 tingkat kan. Okey. Satu plan tingkat bawah. Okey. Ni tingkat atas, ni tingkat bawah. Okey, satu kamu kena tunjuk plan daripada tingkat bawah. Kamu mula naik kat mana kan? Mula naik kat mana? Sampai separuh, simbol potong ni kamu tunjuklah. Sama lah macam LK2 kamu. Okey. LK2 kamu macam ni tak? Kamu punya lebih kurang lah tangga. Naik separuh, lepas tu ada simbol potong macam ni. Macam ni tak kamu lukis? Simbol potong tu saya tak tahu. Macam mana simbol potong tu? Ni potong ni, nampak ni gambar saya tunjuk ni. Ni lantai bawah, kamu nakkan naik lantai tingkat atas kan. Okey, tapi lantai tingkat bawah ni kita plan kita ni separuh saja. Okey, jadi tangga pun dia kita lukis separuh sajalah. Faham tak? Ni lantai ground floor ni tingkat bawah. So dekat tangga, okey, kamu naik sampai separuh, kamu letak simbol ni, simbol potong ni macam ni, nampak ni. Garisan serah ni simbol potong lah. Okey, lepas ada potong ni garisan putih-putih. Nak tunjuk kata separuh tangga lagi duduk tingkat atas. Faham tak? Tangga ni kan dia condong naik kan. Okey. Maknanya separuh tingkat bawah, separuh lagi duduk tingkat atas. Okey, so maknanya lantai plan tangga untuk tingkat bawah ni, plan tangga kamu tunjuk macam ni Okey. Kamu naik sampai separuh, kamu buat simbol potong macam ni. Okey. Lepas pada simbol ni, atas pada ni, lukis jugalah garisan tangga tapi putih-putih. Nak tunjuk kata atas tu ada anak tangga lah. Okey. Tapi kawasan ni, bawah tangga ni, dia ada lantai lah. Kadang dia buat store, bawah tangga kan store. Okey. So maknanya untuk tingkat bawah ni, tunjuk tangga separuh, lepas tu buat simbol potong. Lepas pada ni, kawasan ni lukis, tunjuk store lah, store bawah tangga. Faham tak?
LK2 kamu buat macam ni tak? Ingat lagi tak? Tak ada siap saya. Tak ada siap buat tangga. Nanti kita check drawing kamu macam mana. Okey. Kalau tak siap nanti kita buat detail bagi siap terus lah. Okey. AK2 kamu tu kamu takkan repair pun AK2 kamu tu. Okey, kita buat AK3 terus. Maknanya kamu buat terus butiran ni apa kamu lengkapkan lah nanti. Okey. So maknanya plan tingkat bawah kamu kena tunjuk macam ni. Okey, tingkat bawah kamu kena tunjuk macam ni. Okey. Naik separuh lepas tu tunjuk simbol potong macam ni. Kemudian buat garisan putih-putih yang berikutnya ni lah. Okey. Sebab tangga dia macam tu. Okey. Maknanya kamu tunjuk separuh untuk tingkat bawah. Letak ni untuk tingkat atas. Okey. Macam tu. Lepas tu bila mai tingkat 1. Okey. Bila mai tingkat 1. Tengok tingkat 1 pula. Macam ni. Ni tingkat 1. Tingkat atas lah. Okey. So bila tingkat atas. Kamu tunjuk ke semua lah. Okey. Tunjuk tangga turun kan. Tingkat atas turun pergi bawah macam ni. So kamu nampak semua lah anak tangga tu. Faham tak? Sebab tu tingkat atas kamu tunjuk macam ni. Ni. Kamu tunjuk garisan tangga ni. Garisan anak tangga ni tunjuk penuh. Okey. Sebab tingkat atas tangga kamu nak tunjuk dia turun kan. Okey. Tingkat atas turun pergi bawah. Jadi anak tangga ni memang kamu nampak lah anak tangga ni. Okey. Macam tu. Turun. Okey. Tingkat bawah. Tingkat bawah pula kamu nak tunjuk tangga tu naik atas. Macam ni. Kan tadi turun kan, tingkat atas turun pergi bawah kan. Ni plan bawah pula. Tunjuk tangga tu naik atas kan. Tapi bila naik atas, kamu kena tunjuk separuh saja. Okey, separuh saja. Okey, tunjuk separuh. Lepas tu buat simbol potong macam ni. Okey, so yang lain-lain tu dotted lah. Garisan putih-putih. Nak tunjuk kata ada tangga di atas ni. Okey. So ruang yang ni kamu tunjuklah apa yang ada di lantai bawah ni. Okey. Sebab plan tingkat bawah ni kamu nak tunjuk apa yang ada di tingkat bawah. Okey. Termasuk ruang tangga. Okey. So maknanya tingkat bawah ni tangga dia naik. Bawah tangga tu mesti ada ruang kan. Bawah tangga tu. Okey. So kamu kena tunjuklah apa benda ruang bawah tangga tu. Okey. Sebab tu dia tunjuk macam ni. Okey. Rumah kalau 2 tingkat untuk tangga mesti kamu kena tunjuk macam ni. Untuk tingkat bawah lah. Plan tingkat bawah. Okey, plan tingkat bawah, tangga dia kamu kena buat macam ni. Naik sampai separuh jalan, kena buat potong macam ni. Lagi separuh tu buat retuk-retuk. Okey. Sebab separuh lagi tu untuk tingkat atas. Tangga dia macam tu. Dia kira separuh tu milik tingkat bawah, separuh lagi milik tingkat atas. Okey. Kalau kamu kira keluasan lantai pun macam tu lah. Okey. Kalau kamu kira keluasan lantai pun, okey, keluasan lantai. Maknanya lantai tingkat bawah ni kamu kira semua. Okey. Kamu kira semua lantai tingkat bawah. Okey, sebab lantai tingkat bawah ni termasuk dengan lantai tangga lah ni, lantai ruang tangga. Okey. Lantai ruang tangga. Jadi luas lantai tingkat bawah ni kamu kena kira semua. Okey. Tapi kalau tingkat atas bila kira luas lantai, okey, tingkat atas bila kira luas lantai untuk ruang tangga kamu kira separuh saja. Okey, separuh saja untuk ruang tangga. Okey. Separuh lagi ni kamu tak boleh kira lah. Sebab apa? Sebab separuh tangga lagi milik tingkat bawah. Okey. Tangga dia konsep dia macam tu. Okey. Tangga ni separuh anak tangga milik tingkat atas, separuh tangga milik tingkat bawah. Okey. Jadi bila kamu kira luas lantai tu tingkat atas, maknanya ruang tangga ni kamu kira separuh sahaja. Okey, untuk luas lantai tingkat atas. Faham tak? Okey. Tangga dia macam tu. Dia kira separuh bawah, separuh atas. Okey. Okey. So luas lantai dikira macam tu lah berdasarkan kepada konsep tu lah. Okey. Tapi kalau lantai tingkat bawah, okey, keluasan lantai untuk tangga dikira semua. Okey, sebab ruang tangga ni memang lantai lah kan untuk tingkat bawah ni dia ada lantai. Okey. Semua ruang tangga ni dia ada lantai. So lantai ni dikira macam tu. Okey. So dekat butiran lantai nanti kamu kena tunjuk dua plan ni lah, plan tingkat bawah dan plan tingkat
atas. Okey, so tingkat bawah macam ni. Okey, tunjuk separuh, potong. Lepas tu lagi separuh lah. Okey, dan apa yang kamu nak tunjuk dekat plan ni ialah dia punya step lah, bilangan anak tangga. Kena letak numbering lah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai setakat yang potong ni lah. Okey, sampai setakat potong ni. Okey. Okey, setakat yang potong ni. Okey, sampai berapa? Okey, tapi kamu kena tahulah sampai atas ni berapa bilangan kan. Okey. Sebab apa? Sebab yang atas pula kamu kena tunjuk daripada atas kan. Keseluruhannya daripada bawah 1, 2, 3, 4, 5 sampai habis. Okey, sampai habis. Okey, bilangan tangga kamu kena letak numbering dia. Tu butiran dia lah, butiran kamu kena letak numbering. Okey, masa LK2 kamu tak letak pun, kamu buat macam ni saja. Okey. Tapi kalau siapa yang dah letak, nanti LK3 mudah lah. Okey, tapi masa LK2 kamu tak perlu letak pun numbering tangga ni. Okey, ni masa LK3 lukisan butiran kamu letak bilangan dia. Okey, dah letak spesifikasi macam biasa lah. Okey. Okey, so untuk keratan pula, untuk keratan tangga pula, okey, butiran dia kamu letak numbering juga lah. 1, 2, 3 sampai habis lah. Okey. Dan juga kamu akan zoom kawasan-kawasan yang tertentu untuk buat keratan. Okey. Biasanya ada macam tangga ni dia ada zoom, dalam zoom tu dia ada zoom lagi. Okey. Contoh kamu zoom kawasan ni. Okey, kamu zoom kawasan ni, so kamu buat detail kawasan tu lah, kawasan kamu zoom tu. Lepas tu dekat detail tu pula kamu akan zoom lagi kawasan, contoh kawasan ni. Ni kawasan dia punya apa, bucu tangga lah, bucu anak tangga ni. Dia ada agak detail dia. Okey. Kamu dalam zoom ni, kamu akan zoom lagi sini. Buat butiran bucu tangga ni. Okey. Dia ada. Dia panggil apa, nosing kan. Dia ada lekuk-lekuk ni. Okey. Lekuk-lekuk ni, nosing. Dia panggil hidung. Hidung anak tangga. Dia ada lekuk-lekuk kat sini. Agak-agak apa tujuan dia buat ni kat sini. Kalau kamu perasan, dekat bucu anak tangga ni, dia ada lekuk-lekuk. Bisa tengok? Lekuk. Setiap bucu anak tangga ni, dia akan letak satu benda yang lekuk-lekuk kat sini. Oh, takoh lah cik. Macam takoh lah. Dia macam dia takoh ni. Oh, bagi Bucu-bucu ni kan, dia akan letak takoh. Kalau grip. dia tak buat lekuk ke dalam, dia akan pasang aluminium macam kat atas ni. Dia line lah. Dia line ikut jejak tu. Bucu ni. Dia macam ada takoh-takoh kecil-kecil. Setiap bucu ni. Dia bukan licin macam ni saja bucu ni. Ya. Dia ada lekuk-lekuk ni. Ada takoh-takoh kecil-kecil je ni. Nama dia nosing. Hidung dia panggil. Hidung anak tangga. Agak-agak apa tujuan dia buat? Tujuan pengguna tangga naik tak licin, grip di hujung. Maknanya dia untuk nak elak licin. Okey. Nak elak licin masa turun lah, dia bukan masa naik. Masa naik dia tak bahaya, dia bahaya masa turun. Okey. Sebab masa turun tangga tu dia risiko berlaku gelinciran. Okey. Gelinciran. Jadi dia buat lekuk-lekuk tu supaya ada break lah. Okey. Ada break. Okey, nosing. Yang tu ada detail dia. Okey. Kamu akan zoom, kamu akan detail lah. Okey. Tapi masa kamu buat detail tu nanti kamu buat semua sekali harung lah. Okey. Kamu detailkan sekali harung lah. Ni kamu offset plaster dia. Okey, adalah lapisan plaster kan. Okey. Lepas tu dekat railing ni kamu akan buat bowl screw kan. Tunjuklah lukisan screw dia. Okey, bowl and nut kan. Bowl di konkrit macam mana. Okey. Lukis siap-siap di detail ni. Okey, lukis siap-siap. Ujung railing ni kan, macam mana dia punya detail dia. Kamu akan lukis lah. Lukis siap-siap di sini. Okey. Dah siap tu kita akan zoom lah. Okey, zoom kawasan ni. Okay, zoom kawasan ni. Lepas tu zoom kat bucu ni. Zoom kat sini. Nanti saya ajak lah cara kita zoom tu. Okey. Okey, saya ajak cara mudah dan cepat. Okey, lukis tu bagi siap semua. Lepas tu kamu zoom je. Zoom. Okey, zoom. Guna layout ni lah. Okey, guna layout ni. Okey. Layout ni. Dia ada kaedah. Boleh zoom kan. Okey. Zoom kawasan ni satu. Jadi kotak ni kita akan buat banyak-banyak lah ni. Petak ni.
kita gambar banyak-banyak. Satu petak. Okay, zoom kawasan ni. Petak lain pula zoom kawasan lain. Macam tu. Okay. Tapi masa kamu lukis dekat ni model space ni, kamu lukis siap-siap lah satu drawing ni bagi lengkap. Okay. Macam tu cara dia, cara cepat. Okay. Bila zoom tu, letak spek. Okay. Macam tu. Okay. Tu detail tangga lah. Okay. Yang tu detail tangga. Contoh drawing saya akan bagi untuk ditiru. Okay. Untuk kamu lukis dan rujuk lah. Okay. So lebih kurang butiran dia macam ni lah. Okay. Butiran dia macam ni. So nanti akan ada zoom lah kawasan ni. Zoom kamu akan lukis lah. Okay. Tu contoh pasal tangga. Okay. Habis tangga. Okay. Ada soalan tak pasal tangga? Ada apa orang nak tanya pasal tangga? Tak boleh. Okay. So benda yang penting yang kamu nak kena ingat teknikal tangga ni. Okay. Benda yang penting kamu kena ingat teknikal tangga ni. Dua benda ni lah paling penting. Okay. Satu, larian maksima lah. Larian maksima. Maknanya dia lebih pada 16 saja kena buat apa? Buat landing. No? Lebih pada 16 saja kena ada landing. Kurang pada 16 tak apa, naik terus je. Okey. Kemudian yang kedua ialah jarak jejak dan penaik. Okey. Jarak jejak dan penaik. Okey. Jarak jejak paling kurang ialah 255 dan tinggi penaik paling tinggi ialah 180. Okey. Ni jarak untuk satu jejak dan satu penaik lah. No? Okay. So jejak jarak dia minimum paling kurang 255. Penaik paling tinggi ialah 180. Okay. So dua benda ni kamu kena ingat lah untuk tangga. Okay. So bila buat drawing, dua benda ni kamu kena ingat dan tahu lah. Okay. Yang lain-lain tu maklumat tambahan lah. Okay. Yang lain-lain tu maklumat tambahan lah. Okay. Okay. Yang contohnya yang macam tadi lah. Okay, susu tangan kan. Susu tangan maknanya lebih pada 3 tangga. Kena ada susu tangan lah. Okay. Dan juga jenis larian tangga lah. Bentuk tangga. Ni bentuk tangga lah. Okay. Larian lurus, suku pusingan ataupun L, separuh pusingan ataupun U dan tangga bulat lah, geometri. Okay. Okay. Tapi yang paling penting, yang ni lah tadi. Okay. Yang ni paling penting lah. Okay, ni jejak dan penaik tadi ni. Okay. Jarak jejak dan tinggi penaik. Okay. So habis tangga. Okay. So last kita tengok kebuk sampah. Okay. Kebuk sampah. Ni untuk last topik lukisan butiran lah. Okay. Last topik untuk lukisan butiran. Okay. Okay. So ini last topik untuk lukisan butiran lah. Kebuk sampah. Okay. Kebuk sampah. So kebuk sampah ni apa? Yang saya abang itu. Apa dia kebuk sampah? Ruang dekat depan rumah, ruang untuk letak sampah dengan ruang mudah untuk orang ambil sampah. So kebuk sampah ni adalah bilik untuk tong sampah. Okay. Ayat mudah dia. Kebuk sampah ni apa dia? Kebuk sampah ni adalah bilik kecil untuk tong sampah. No? Bilik kecil untuk tong sampah. So bilik kecil tu dia letak kat mana? Selalunya dekat tiang pintu pagar. Okay. Tiang pintu pagar. Okay. Kebuk sampah. Okay. Yang sekali dengan peti surat kan. Sekali dengan peti surat. Okay. Tiang pagar. Tiang apa? Tiang pintu pagar tu kan. Okay. Selalunya dia buat bawah kebuk sampah. Atas tu peti surat. No? Okay. Kadang-kadang dia buat dua belah. Okay. Saya tengok kat plan. Plan saya ni tak ada tak lukis.
Okey, contoh kat pagar ni kan. Okey. Okey, kebut sampah ni biasanya dia buat inilah tiang pintu pagar ni. Okey. Bawah kebut sampah, atas peti surat lah. Okey. Ataupun dia buat dua belah. Okey, dua belah. Belah ni kebut sampah saja. Okey, kebut sampah saja. Belah ni dia ada bawah tu meter ayak dengan meter ayak, bawah meter ayak, atas peti surat. Dia juga macam tu. Okey, ada dua tiang kiri kanan. Okey, setengah tu biasanya buat sebelah je lah. Okey, bawah kebut sampah, atas peti surat. Okey, meter ayak duduk di luar lah. Okey. Tu maksud kebut sampah. Ada setengah taman tak buat langsung lah kebut sampah. Okey, tong hijau tu duduk di luar lah. Okey, dia sebagai penyambut tetamu. Tetamu mai-mai disambut oleh tong sampah hijau. Nasib lah nak buat macam mana kan. Okey. So paling elok kita buat kebut sampah lah. Okey. Paling elok lah. Okey, buat kebut sampah. Kalau macam saya kata itu belah-belah KL memang wajib buat lah. Di BKL dia wajibkan buat kebut sampah sebab nak menjaga kecantikan lah dan kesihatan. Okey, kecantikan dan kesihatan. Sebab kebut sampah ni dia kena sembunyi lah. Okey, kalau terdedah macam taman rumah saya ni, tong hijau duduk luar kan, kadang-kadang ada sisa-sisa makanan duduk dalam tu. Okey, kadang lalat duduk urung kat luar kan. Kadang-kadang tempat yang mana ada monyet mai buka selongkak kan. Okey, bahaya. Okey, kalau ada kebut sampah ni dia selamat lah kan, dia berkunci. Okey. Okey, so tengok kebut sampah. Dia merupakan keperluan bagi setiap rumah banglo yang perlu disediakan untuk orang sementara pengumpulan sisa sampah harian sebelum dikutip oleh lori sampah lah. Okay, dia sisa pengumpulan sementara lah, dia berbentuk sementara lah. Okay. So dia tak situ, nanti lori sampah mai ambil lah. Okay. Okay. Dia mesti direka bentuk dan dibina supaya boleh memuatkan tong sampah yang dikenaki oleh pihak berkuasa tempatan. Okay. Dia ada tong sampah yang tertentu lah yang majlis tetapkan. Okay. Majlis tetapkan tong sampah kan. So tong sampah tu ambil dekat yang disediakan oleh siapa? Tong sampah tu. Kalau belah kita ni, siapa yang sediakan tong sampah? Tong hijau tu. Majlis. Majlis Pak tu. Majlis Tong bandaran kan. Tong sampah bandaran. bandaran. Tapi siapa? Pihak mana yang ni? Idaman. Ha? Idaman. Idaman. No? Ya. Idaman. Atau setengah tu, satu lagi. Alam. Alam apa? Alam barzakh. Alam barzakh tu apa? Alam apa? Alam apa? Alam flora. Alam flora macam dia majlis juga ah, Cik. Okey, idaman dengan alam flora ni dia sebenarnya syarikat apa dia panggil dia syarikat GLC, dia syarikat swasta tapi dapat tender kerajaan. Okey. Dia syarikat bawah kerajaan jugalah, tapi dia bukan betul-betul bawah majlis. Okey, dia syarikat yang berdaftar dengan majlis. Okey. Alam flora, idaman, okey. Dia syarikat yang membersihkan lah. Okey. Syarikat yang membersihkan. Okey. Kalau yang dia ambil najis tu Indah Water kan. Itu yang rawat sisa kumbahan kan. Indah Water. Okey. Okey, dia syarikat syarikat yang diswastakan. Okey, dia milik kerajaan tapi diswastakan. Okey, dia jadi anak syarikat lah. Okey, anak syarikat tapi milik kerajaan lah, tapi dia syarikat sendiri lah. Okey. Alam flora, idaman. Okey. Dia syarikat sendiri tapi dia bawah kerajaan jugalah. Okey. So dia syarat tong tu dia minima dia 120 liter. Okey. Tong hijau yang depan rumah kita tu kan. Okey. Dia saiz paling sikit lah 120 liter. Okey. Untuk satu keluarga lah, satu keluarga.
Okey. Okay, cik. Okey, kita tengok kebuk sampah. Okey, syarat reka bentuk kebuk sampah. Okey, ni di BKL punya lah. Ni KL punya. Okey, syarat di BKL. Pasal apa di BKL? Sebab di BKL memang dia wajibkan. Okey. Di BKL dia wajibkan. Di sana lah, di KL lah. Dia wajibkan. Kita letak dot lagi lah dekat luar ni. Okey, dan dia ada tong hijau kat luar. Okey, kalau di KL wajib. So ni depa punya syarat depa lah. Okey. So ni binaan kebuk sampah lah. Okey. Clear space. Okey. Clear space ni maknanya ruang dalam kebuk sampah tu, ruang clear, bukan daripada tengah dinding tak. Ni ruang dalam bersih dia. Ruang bersih dia lebar 7550 mm. Okey. Panjang 750 mm. Jadi dapat segi sama lah. 750 kali 750, tinggi dia 1200. Okey. Tinggi dia 1200. Okey. So kalau dalam jarak ni kaki inci. Okey. So panjang 2 kaki setengah, lebar pun 2 kaki setengah, tinggi 4 kaki. Ni apa, ruang clear dalam lah, ruang untuk tong sampah tu. Okey. Ruang clear dia. Sebenarnya kalau campur dinding dia lagi inilah. Okey. Dinding dia luak lah. Okey. Luak pada ruang ni. Okey, ni ruang clear lah. Ruang bersih dalam tu. Okey. Okey, dia punya tinggi pintu. Okey, tinggi pintu dia sama dengan tinggi kebuk sampah lah. Okey, 1200 mm. Okey. So depan dan belakang. So dia ada pintu depan dan pintu belakang. So kalau dekat plan ni, kalau kamu buat ni kat sini, kebuk sampah ni, petak ni kan. So pintu ada, belah dalam ada, belah luar ada lah. Okay, belah dalam untuk kita buang sampah, belah luar untuk bandaran main ambil. Okey. So tinggi pintu ialah sama dengan tinggi dia punya kebuk sampah tu lah. Okey, tinggi clear tu. Okey. Sediakan satu pipe air di sebelahnya. Sebelah dia kena ada satu pipe air lah. Okey, dekat pos. Okey, dekat pos kena ada satu pipe air. Okey. Tu syarat di KL lah. Okey, syarat di belah KL. Jadi dekat pos tu memang akan ada satu pipe air. Okey. Belah kita, taman belah kita ada tak pipe air? Dekat pos. Kalau baru-baru beli ya, baru-baru masuk, ada tak pipe air? Siapa duduk rumah taman? Saya. Ada tak pipe air dekat pos? Terus. Ada. Ada. Ayah saya buang pergi ke tepi rumah sikit. Pipe air tu hak asal ke ataupun hak buat sendiri tambah? Yang asal ada. Yang asal ada? Ada. Okey. Untuk apa ni makluman, kalau belah Kedah ni pipe air tu tak wajib. Okey. Pipe air dekat pos tak wajib. Okey. Tak ada pun tak apa. Okey. Sebab majlis embas, alustak ataupun kubang pasu ni. Alustak dia tak pasti, tapi kalau kubang pasu dia tak wajib. Okey. Maknanya saya ni Taman Melok ni, okey, Taman Melok ni bila beli dekat pos tak ada pipe air. Okey. Dekat tak ada pipe air. Okey, kebuk sampah pun tak ada, pipe air pun tak ada. Okey, so kena tambah lah, kena tambah sendiri oleh tuan rumah. Okey, kena tambah sendiri. Okey, upah tukar lah. Okey, tapi kalau belah KL, wajib ada kebuk sampah, so wajib ada satu pipe air. Okey, tu di KL, belah KL. Okey, dia ada syarat, 2 syarat, kebuk sampah kena ada, pipe air pun kena ada. Jadi orang beli rumah di KL tak gaduh nak buat pipe air dekat pos. Okey, kemudian satu floor track untuk laluan air kotor. Okey, untuk laluan air kotor. Dalam kebuk sampah tu, kena ada satu floor track. Floor track tahu tak? Floor track tu apa dia? Floor track. Apa dia floor track? Dekat lantai tu ada satu floor track. Dia bukan longkang kan floor track ni kan? Dia bukan longkang, tapi dia apa dia? Floor track. Dekat bilik air ada tak floor track? Apa dia floor track? Tak tahu, saya tak tahu floor track. Yang lain? Orang lain? Apa dia floor track? Tak tahu. Tak tahu. Dekat bilik air?
Ada tak? Flow track tu ialah tunjuk kat drawing. Cari bilik air. Ni bilik air. Ni plan bilik air kan. Nampak tak AutoCAD saya ni? Nampak tak saya punya AutoCAD? Nampak? Okey, kamu nampak tak ni? Bulat ni, satu ni bulat ni. Nampak ni? Ni tanda ni, bulat ni apa dia? Ni apa dia? Lubang ayak. Lubang ayak. Yang tu lah flow track. No. Lubang ayak ni. Yang ni lah flow track. Okey. Semua bilik yang basah kena ada flow track. Okey. Ni flow track lah ni. Okey. Flow track ni lubang ayak ni lah. Okey. Tapi apa yang track tu? Track perangkap kan. Track tu perangkap kan. Apa dia perangkap? Perangkap ni lah dia punya jaring ni. Okey. Ni jaring lah. Okey. Dia tak ada lubang kosong, lubang terus kan. Kena letak jaring lah. Okey. Sebab apa letak jaring? Sebab nak mengelak daripada objek-objek yang besar masuk ataupun keluar. Okey. Objek besar masuk dan keluar. Contoh habuk-habuk kan. Habuk-habuk dia masuk dalam ni. Dia tapis lah. Okey. Bagi ayak saja masuk kan. Kalau benda-benda lain masuk, takut tersangkut. Dan juga menghalang objek lain daripada dalam keluar ke bilik ayak. No? Tikuih ke, lipas ke. Kan? Dia menghalang lah jaring ni. Okey. Itu namanya flow track. Okey. Tapi tujuan dia untuk mengalirkan air kotor. Okey. So, bilik kebuk sampah pun kena ada benda ni. Dekat lantai dia tu. Okey. Bilik kebuk sampah tu. Kan? Dia ada tong sampah kan? Okey. Sebab kadang-kadang lantai ni, lantai kebuk sampah kita akan cuci. Okey. Kat pagar ni kan, kita ada kebuk sampah. So, ada tong sampah kan. Okey. So, lama-lama lantai kebuk sampah tu akan kotor lah. So, kita akan cuci. Okey. So, bila cuci, dia kena ada flow track lah. Okey. Lubang ayak tu untuk salur air kotor. Okey. Tu maksudnya ada satu flow track. Okey. Untuk laluan air kotor. So, kena ingatlah flow track tu apa dia. Okey. So, tahu tak flow track tu apa dia? Okey. So, flow track ni, benda ni lah, lubang ayak tu. Itu namanya flow track. So, setiap ruang yang basah, kena ada. Okey. Setiap ruang yang basah, kena ada. Okey. Dapur kena ada tak dapur? Tak. Tak perlu. Kabinet je kan? Okey. Dapur sepatutnya kena ada. Okey. Terutama sekali dapur basah lah. Okey. Ada setengah rumah satu dapur je kan. Okey. Satu dapur saja. Okey. Sepatutnya kena ada. Okey. Sebab dapur ni dia kategori basah. Walaupun dia tak basah sangat. Tapi dia kategori basah juga. Sebab dapur ni kita sediakan makanan kan. Jadi lantai dia lama-lama dia akan kotor juga. Okey. Jadi sampai masa kita kena mop lantai ataupun cuci lantai dapur. Okey. Jadi sebab tu floor track sepatutnya kena ada. Okey. Kalau orang yang dapur ada dua, satu dapur kering, satu dapur basah kan. So dapur basah tu kena ada lah. Okay. Dapur basah tu kena ada. Okey. Tapi ada setengah tu tak buat lah. Okey. Ada setengah tu tak buat lah. Maknanya dia mana cuci lantai tu dia mop saja. Okey. Kalau dia simbuh ayak, dia kena sapu pergi keluar lah ikut pintu. Okey. Macam tu. Okey. Jadi dia sepatutnya kena ada. Tapi dia tak wajib ada lah. Okey. Dekat dapur. Dia sepatutnya kena ada. Tapi dia tak wajib ada. Tapi kat bilik ayak memang wajib ada. Kalau tak ada, jadi ni swimming pool dalam ni. Okey. Ayak tak keluar kan. Okey. Bilik ayak dia wajib ada lah. Floor track. Okey. So macam tu lah juga dengan kebuk sampah.
No, kebun sampah dia kena ada satu floor track. Okay. Okay, next. Tinggi drop lantai dia tak melebihi 100 mm. Okay. Kebun sampah tu dia ada lantai lah. Lantai dia tinggi daripada tanah lah. Dia kena tinggi pada tanah. So dia tak lebih pada 100 mm. Okay. Dia tinggi sikit lah. Ataupun 4 inci. 100 mm ataupun 4 inci. Lebih kurang tebal lantai rumah kita lah. Okay. Lebih kurang tebal lantai. Tapi lantai rumah kita tebal sikit lagi lah. 150 mm. Okay. Okay. Kemudian lantai dia tu. Okay. Dia mesti kemasan dia. Kita letak jubin, tile. Jubin tu tile lah. Okay. Seramik ke, tapi seramik ke, homogeneous ke, dia ada bahan lah. Tapi yang paling murah seramik lah, seramik tile. Okay. Jubin seramik. Okay. Kemasan lantai dan dinding dia tu. Okay. Kemasan lantai dan dinding. Dia mesti buat dengan tile, kita kena buat tile. Okay. Dia tak boleh buat simen saja. Okay. Sebab apa? Sebab dia mesti permukaan yang licin. Okay. Dalam dia tu dia mesti licin. Okay. Sebab apa? Sebab senang nak cuci. Okay. Senang nak cuci. Kalau simen saja susah sikit nak cuci. Okay. Kalau buat simen saja boleh juga, tapi kena betul-betul licin lah permukaan dia tu. Okay. Senang nak cuci. Okay. Tapi nak selamat kita buh jubin lah. Jubin ni tile lah. Buh tile. Okay. Permukaan lantai dalam tu. Dalam kebun sampah tu. Lantai dengan dinding. Kita buh tile. Okay. Okay. Next tengok. Ni dia punya lukisan butiran dia lah. Okay. Kebun sampah kita lukis dua lah. Okay. Kita lukis plan dia dan keratan. Okay. Plan dan keratan. Okay. Selalunya kebun sampah ni. Okay. Kalau dekat lukisan butiran, kita buat sekali dengan pagar. Okay. Butiran kebun sampah ni dengan pintu pagar. Okay. Dia panggil butiran butiran pagar lah. Okay. Selalunya butiran kebun sampah ni kita buat dekat butiran pagar. Butiran pintu pagar. Okay. Dia ada butiran kan. Masa bila kamu buat LK2, okay, untuk nak hantar pergi majlis, kita ada juga buat butiran-butiran sikit. Okay. Pertama sekali butiran pintu pagar. Okay. So butiran pintu pagar ni kamu kena buat butiran lah. Okay. Untuk nak hantar pergi majlis. Okay. Sekali dengan LK2 kamu lah kan. Okay. So butiran pintu pagar ni sekali dengan kebun sampah. Okay. Dia satu butiran saja. Okay. Butiran pagar dan kebun sampah. Dia sekali. Dia buat sekali. Okay. Tapi ada juga butiran yang dia buat basingan. Okay. Kebun sampah saja dia buat. Okay. Tapi selalunya orang nak jimat kerja, dia buat dua lah. Dia buat sekali harung je. Okay. Butiran pagar dan kebun sampah. Okay. Dia buat plan sekali dengan pagar. Lepas tu dia buat keratan. Okay. Plan dan keratan. Okey. Okey, so tadi kebun sampah lah. Okey, macam saya kata tu lah. Okey, butiran kalau dekat biasanya kalau dekat arkitek selalu buat drawing, dia sekali dengan pagar lah, pintu pagar. Okey, sekali dengan kebun sampah. Okey, so ni butiran yang kamu akan buat lah. Okey, plan dengan keratan. Okey, ni mudah je sebenarnya butiran ni. Okey, plan dan keratan. Okey, lagi. Habis rujukan. Okey. Rumusan. Okey, so yang ni butiran yang last lah. Okey, kebun sampah. Okey, tapi butiran pagar tak ada lah. Okey. Butiran pagar kamu tak buat lah. Buat kebun sampah saja. Okey. So, saya nak tanya, LK2 kamu ada tak kebun sampah dekat plan? Tak ada. Ada? Tak ada? Tak buat? Tak buat.
Memang macam ni lah. Macam saya punya drawing lebih kurang lah. Tiang saja. Pintu pagar, lepas tu tiang macam ni. Ya. So maknanya kebun sampah, kamu buat kebun sampah sajalah. Okay. Maknanya kamu buat lah, walaupun dekat plan tak ada kebun sampah. Tapi tiga ni kamu kena buat lah. No? Kamu kena buat lah. Maknanya butiran kebun sampah tu kamu kena buat. So macam ni lah. Okay. Kebun sampah saja. Okay. Plan dan keratan. Okay. Lebih mudah je. Okay. So yang ni habis topik. Habis kebun sampah ni, maka habis topik kedua. Teori lah. Teori topik kedua. Okay. So, kita buat apa ni kesimpulan balik. So, topik 2 ni ialah lukisan butiran. Okey. Lukisan butiran yang terdiri daripada 4 jenis butiran. No? Ada 4 jenis butiran. Okey, iaitu lantai dan dinding, itu bumbung, okey, tangga dan kebuk sampah. No? Okey, so setiap ni ada butiran lah. Okey, lantai dinding kamu butiran melibatkan keratan sahaja. Okey, bumbung pun keratan sahaja. Okey, tangga plan dan keratan, kebuk sampah plan dan keratan. Okey. Okey, habis teori untuk topik 2 lah. Okey. So minggu depan kita buat topik 3 pula lah. Teori topik ke 3 lah, iaitu lukisan kemudahan. Okey. So nanti kita tengok apa yang dikatakan kemudahan bangunan. Okey. Apa yang mudah punya pada bangunan. Okey. Itu dia panggil kemudahan lah. Apa-apa yang memudahkan penggunaan kita dalam rumah. Okey. So dia namakan lukisan kemudahan. Okey. Yang tu minggu depan lah. Okey. Minggu depan time sama lah. Minggu depan 8.12 kan. So time sama lah. Okey. Okey. So kalau tak ada apa-apa, kita ambil kehadiran lagi sekali. Okey, saya nak tanya, ada dah yang try install AutoCAD? Ada tak siapa try install AutoCAD? Belum Okay. lagi. Belum lagi. Okey. Kalau kamu ada masa, try lah install tengok. No? CAD yang lama-lama atau CAD yang lama tak apa. Okey, 14 ke 15 ke. Okey. Sebab apa, minggu depan saya nak try ni tengok apa stop sharing. Okey, minggu depan saya nak try tengok dekat makmal CAD 1 tu, saya nak try setting apa? Team viewer tau, team viewer. Kamu lukis di rumah, pakai remote lah. Okey. Tapi bergantung pada network lah. Itu bergantung pada network. Saya tak pun suka sebenarnya team viewer tu. Okey. Tapi kalau dah online ni, saya nak try tengok lah kot boleh minggu depan. Okey. Saya nak try tengok lah dekat Mama CAD 1 tu. Okey. Team viewer tu. Apa kamu lukis daripada rumah. Tapi saya kena handle setiap komputer kena buka seorang satu. Macam kamu lukis depan komputer lah. Okey. Setiap orang satu komputer. Okey. Dia kena set dia punya tu. Okey. Tapi secara personally saya tak pun suka. Saya suka kamu main buat terus dalam kelas. Okey. Ataupun kamu buat terus dekat laptop kamu lah. Betul saya nasihat kamu pergi install tu. Okey. Okey. So minggu depan, minggu lagi kita publish teori. Okey. So minggu depan pula kamu main kelas. So kita berjumpa face to face. No? Jumpa bertentang mata, bertentang hati. No? Okey. Lepas tu tak lukis, tak faham, tanya terus depan-depan kan. Saya pun boleh tunjuk terus depan-depan. Senang. Okay. Tapi kamu waktu tu kamu kena hambat lah. Sebab dah tertinggal 3 minggu lah nak ikut. Okay. Kamu patut amali tu start minggu lepas lagi. Okay. Minggu lepas, minggu ni, minggu depan kan. 3 minggu lah kamu tak mula amali. So start nanti kelas ni kena hambat sikit lah. Bukan hambat sikit, kena hambat banyak lah. Tapi kalau kamu follow masa betul-betul, insyaAllah memang siap lah. Okay. Memang siap lah. Okay. Senior kamu, dia pulun-pulun, dia siap awal. Okay.
Kebetulan senior kamu hari tu ni ujung-ujung tu PKP kan. Okey. Ujung-ujung tu PKP. Minggu apa ada lagi 3 minggu nak habis kan. Okey, PKP. Bujuk depa habis awal. Okey. Depa puluh-puluh depa dah habis awal lah. Okey. Tapi minggu hak mula start PKP tu awal tu depa main jugaklah curi-curi mai kolej buat kan nak bagi siap. Okey. Depa boleh siap lah. Tinggal nak cetak lah. Okey. Cetak tu tak apa waktu tu PKP kan. Saya tolong bukan tolong cetak lah. Depa set semua tinggal lepas tu PKP. Saya cetak lah tapi depa ada waktu tu 2-3 orang je. Okey. Depa cetak tak ada habis. Okey, lepas tu PKP. Tapi drawing depa dah siap. Tak apalah, saya tolong cetak lah depa. Yang penting drawing tu siap lah. Nah, faham tak? Okey, tu lah point yang saya nak kata. Okey. Nanti bila boleh main kelas nanti kamu ulun bagi siap lah. Okey. Sebab kita orang tak tahu akan datang macam mana kan. Tiba-tiba PKP balik ke. Masalah kamu kena buat di rumah sama. Okey. Okay. Tapi nanti bila boleh main kelas nanti, siapa ada laptop tu bawa main. Siapa yang tak install AutoCAD kan, bawa main, saya tolong install lagi. Okey. Pastikan setiap orang ada kemudahan AutoCAD di rumah. Okey. In case kalau tak boleh pulun di college, kamu kena tampung buat di rumah lah. Okey. Boleh tak? Boleh, Cik. Boleh. InsyaAllah. Okey. Nanti bila boleh main kelas nanti bawa saya laptop. Saya tolong install. Okey. Abang backup di rumah. Okey. Sebab belah ni tak ada jangka lah PKP ni. Nanti dia buka, kes naik balik, PKP balik. Kacau. Okey. Okay, so kalau tak ada apa, kita stop recording.